kod QR Duit Now yang kabarnya akan dikenakan caj transaksi baharu bermula 1 November ini. Pastinya ia menimbulkan kebimbangan dalam kalangan peniaga, dalam kalangan pengguna juga. Kita melihat bahawa sejak akhir-akhir ini e-pembayaran ataupun transaksi tanpa tunai menjadi medium yang paling mudah untuk sebahagian masyarakat Malaysia. Mahu pula kalau kita lihat dalam suasana kita berada di era pandemik COVID-19, inilah antara medium terbaik. Namun hakikatnya, jika diteliti tentang kelebihannya, pastinya ia memberi kemudahan, keselesaan dan mungkin juga mengurangkan kadar jenayah. Namun apabila diumumkan oleh kerajaan berkenaan dengan caj transaksi baharu ini, ianya memberi kegusaran. Kita nak bawakan perbincangan ini bersama dengan tetamu istimewa kita pagi ini. Ini dia, saya nak perkenalkan, mengalu-alukan kehadiran Dr. Ida Mat Yassin, pensyarah kanan Putra Business School bersama kita pagi ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Manis orangnya ya. Terima kasih. Okey, baik. Kita terus nak bawakan perbincangan ini. Kalau kita dengarkan pandangan penonton tadi, pastinya mereka merasakan inilah keselesaan, kemudahan yang ada ketika ini. Tetapi sebaik sahaja ia dilihat ada caj transaksi baru bermula 1 November ini. Kita nak tahu dalam suasana sebegini, kenapa ianya dilaksanakan, Doktor? Ya, terima kasih Rina. Kita kena melihat sejarah dia sedikit ke belakang. Ya. Silakan. Jadi sebelum pandemik, memang dia ada charge. Begitu juga dengan kad kredit, ya, antara 2 hingga 3% jika kita menggunakan kad kredit dan juga QR. Tetapi bila berlakunya COVID-19, kita ingin menggalakkan tanpa tunai kerana COVID masa itu, ya. Kita pun tidak mahu pegang wang dan sebagainya. Nak jadi cashless society. Jadi kita juga ada plan digital nasional di mana kita mahu rakyat kita menggunakan tanpa tunai ini dengan lebih. Jadi memang pada masa tersebut dicadangkan bahawa tidak ada fee. Jadi memang kita pun sejak 2 tahun yang lalu ni dah biasa tanpa fee. Ya. Jadi dia ada tempoh. Jadi pada masa dia kata tanpa fee tu, okey, tamatnya sekarang lah tamatnya. Jadi nak ikutkan memang kena fee semula lah antara 2 hingga 3%. 2 hingga 3% kalau kita boleh bayangkan banyak mana kalau kita beli barang, kalau kita menjual barang RM100, RM3 lah kalau 3%. RM3 charge. Charge ni kepada siapa? Kepada penjual. Okay. Bukan kepada pembeli. Katalah kita beli barang RM100 tu, penjual yang bayar RM3 tu. 3% tadi RM3, ya. Okay. Begitu. Walau bagaimanapun ada setengah tu kadang-kadang Rina saya tengok, ya, dia pas pula charge tu kepada pengguna. Kadang kita beli agak mahal sikit bagi dia, dia terpaksa tanggung kos ni. Kita pula minta pengurangan. Misal katakan dia kata dia tak boleh puan, kalau puan bayar cash tunai tak perlulah bayar lebihan 3% tu, tapi kalau puan nak bayar ni guna kad ni kena bayar, kalau tak saya yang tanggung. Itu maksudnya. Jadi pada asalnya begitu, ada charge dan charge tu adalah ditanggung oleh penjual. Okey, baik. Tapi kalau kita lihat dalam keadaan suasana ketika ini, kita faham rakyat sekarang ini berdepan dengan kos sara hidup yang meningkat. Disebut pula harga barang meningkat, baru-baru ini beras dan sebagainya. Ditambah lagi dengan kesan inflasi, Doktor. Pastinya ia merungsingkan golongan rakyat. Kita sememangnya inginkan sesuatu yang memudahkan kita. Tetapi mungkin ada dalam kalangan kita yang merasakan waktu dan ketika ini adalah sangat tidak wajar untuk adanya caj transaksi yang baru ini, kerana ia pastinya memberi bebanan bukan sahaja dalam kalangan peniaga-peniaga ataupun penjaja yang sememangnya sudah terbiasa menggunakan kod QR ini. Tetapi bab kata doktor tadi, pengguna juga mungkin akan menerima bebanan tersebut akibat daripada sarapan kos ini. Bagaimana pandangan doktor? Ya, pada pandangan saya dia bukan untuk sementara. Sepatutnya seterusnya lah dimasukkan caj ini, ya. Kerananya begini, kita lihat isu ini dalam beberapa perspektif. Okay. Dari perspektif pembeli, sudah tentu kita memang selama ini pun tidaklah terkesan dengan caj kerana kita tidak membayar, melainkan kita diserap kos itu oleh penjual. Bagi penjual yang dia sebenarnya kena membayar 3% contohnya tadi. Jadi ada satu pihak lagi di mana pihak pemberi khidmat.
pihak pemberi khidmat ataupun bank dia ataupun bukan bank ya, dia memberi khidmat. Pihak pemberi khidmat ni mereka ini menjalankan perniagaan. Jadi kadang-kadang dia ada kos penyelenggaraan untuk sistem dia, untuk keselamatan cyber. Jadi semua ini kos. Jadi pada masa itu dia juga memerlukan satu pendapatan dari servis yang telah diberikan. Tetapi begini, dari sudut perniagaan, perniagaan ini kadang-kadang dia bukan itu saja bisnes dia. Dia ada bisnes lain. Contohnya bank ya. Bank. Dia mendapat income ataupun pendapatan daripada pinjaman yang dibuat dan sebagainya. Dan kita lihat juga bahawa sejak kita ada perbankan internet ya. Kalau kita lihat 15 tahun dulu ya Rina, banyak bank sebab kita kena pergi bank. Tetapi bila kita lakukan perbankan internet, kebanyakan bank sudah pun tutup dari segi fizikal bank ya, kerana dia tak perlu dah lagi. Jadi dari segi kos, dia sudah pun mengurangkan kos di situ. Dah tak perlu menyewa banyak ya premis. Jadi kos itu dipindahkan kepada kos apps tadi ya, ataupun aplikasi dan penyelenggaraan aplikasi dan sebagainya. Jadi kos tu berpindah. Jadi tidaklah nak kata menambah sebab dari sudut perspektif bisnes itu yang patut dilakukan oleh peniaga. Jadi dari segi ini dia sepatutnya dimansuhkanlah kerana mereka juga boleh mendapatkan pendapatan dari sudut lain lah, bukan saja dari segi itu. Okey, mungkin sedikit Rina ya, di pihak kerajaan juga ya, saya melihat banyak perspektif di sini. Kita berhasrat untuk mengubah masyarakat kita kepada masyarakat yang digital ya, cashless. Itu yang kita mahukan. Dan sekarang kita sudah nampak pun masyarakat kita seperti Rina sebutkan tadi, bila berbelanja memang ke arah cashless, terutama yang duduk di bandar. Memang sangat jelas. Sehingga kan ada setengah tu tak bawa tunai langsung Rina. Pergi ke kedai itu bawa telefon saja kan. Jadi bila dikata, oh saya tak ada QR, minta bayar tunai, minta maaf lah cik ya, pindah kedai sebelah. Tak bawa tunai langsung. Jadi menunjukkan bahawa masyarakat kita ni memang sudah adaptnya, sudah pun ke arah itu. Jadi tak sepatutnya kita menjejaskan momentum tersebut. Jangan. Saya setuju bila doktor menyentuh kita tidak mahu menjejaskan momentum tersebut. Saya nak petik satu laporan daripada Bank Negara Malaysia. Ini laporan tahunan pada tahun 2021 dan juga 2022. Menerusi laporan yang sama, Bank Pusat menyatakan penerimaan duit now QR juga semakin meluas dalam kalangan peniaga, khususnya pengusaha mikro, kecil dan sederhana dengan penglibatan lebih 1.6 juta peniaga pada tahun lepas. Ini menunjukkan keberhasilan platform ini. Tetapi apabila adanya charge transaksi baharu ini, pastinya ia akan memberikan satu bentuk pemahaman yang memberi kesukaran kepada golongan-golongan peniaga. Dan secara tak langsung juga kita nak melihat mungkin akan menjejaskan motivasi dalam kalangan peniaga ini. Bagaimana doktor? Ya, tentu akan menjejaskan. Dari segi psikologinya juga mempunyai impak yang negatif lah pada pandangan saya. Jadi boleh diaturkan dan dalam hal ini, dan Bank Negara Malaysia juga telah menyatakan ya untuk memansuhkan charge tersebut bagi peniaga-peniaga mikro dan kecil. Sederhana tidak disebut ya. Sebab kita mesti tahu apa bezanya mikro, kecil dan sederhana. Kita boleh saja merujuk ya kepada laman web SME Corp kerana dia berbeza antara syarikat itu perkhidmatan ataupun perkilangan. Jadi saya tidak menerangkan dengan khususlah. Yang dikatakan oleh Bank Negara Malaysia, pengecualian fee ini bagi peniaga mikro dan juga kecil. Jadi alhamdulillah lah, kita pun suka juga mendengarnya tu. Okey, dia lebih moleklah kalau kita lihat situasi ini dia takkan berlaku ataupun dimansuhkan. Bak kata doktor sebentar tadi. Sebab kita risau mungkin dalam kalangan pengguna apa yang memberikan bimbangan sekiranya ia berlaku, mungkin harga barang juga akan naik. Kerana peniaga tidak mahu menanggung kos ataupun beban daripada charge transaksi ini, dan mungkin ia akan diserapkan kepada barang yang dibeli oleh pengguna ataupun pelanggan itu tadi. Kita tidak mahu situasi ini berlaku. Apa mungkin pemahaman yang boleh kita jelaskan kepada penonton, kepada pengguna bahawa situasi ini tidak akan membebankan mereka? Ya, untuk peniaga mikro dan
kecil memang tidak akan membebankanlah kerana dia akan memasukkan charge. Itu cuma pada bayaran yang besar itu mungkin akan dikenakan charge, ya. Jadi saya rasa tidak perlu risau, telah pun dinyatakan oleh Bank Negara Malaysia bahawa akan dikecualikan charge kepada peniaga-peniaga mikro dan juga kecil. Jadi kita seperti biasalah, cuma ini agak satu yang membimbangkan, ya, kerana jadi saya percaya isu ini tidak lagi menjadi igawan ngeri kepada golongan peniaga-peniaga kecil ataupun penjaja-penjaja gerai dan juga pengguna. Sedikit nasihat daripada doktor ataupun kata-kata akhirlah daripada doktor untuk meredakan kerisauan kepada semua yang terlibat. Ya. Telah dinyatakan oleh Bank Negara Malaysia bahawa pengecualian fee ini akan diberi kepada peniaga-peniaga mikro dan juga kecil. Jadi kalau setakat kita nak membeli kuih itu kan Rina di pasar malam juga menggunakan QR. Sebab semua dah buat telefon, doktor. Ya, dah tak bawa tunai lagi. Jadi rasa kita boleh meneruskan kehidupan kita seperti yang biasa, dan pelan digital negara juga seharusnya berlangsung dengan cantik sekali seperti yang dirancangkan. Baik, terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Dr. Ida Mat Yassin kehadiran doktor hari ini meleraikan kekusutan dan memberi pencerahan bahawa ianya tidak akan memberi kesan kepada peniaga-peniaga kecil maupun golongan pengguna. Betul, ya, doktor? Terima kasih kerana bersama kami hari ini.